Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan line kita okey, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan program kita, kuliah kita seperti biasa, insya-Allah. Okey. Tak apa masalah line pula petang ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah. Mudah-mudahan tak ada gangguan kot. Okey. Terima kasih kepada Erin bin Haji Buang Saadun. Terima kasih Zarina Makno. Terima kasih pada semua sekali, insya-Allah. Line clear, suara clear. Okey ya. Line clear, suara clear, cantik punya tuan-tuan. Baik, kita nak tengok hari tu kita dah belajar bila kita bangun tidur, apa benda ataupun apa perkara yang dilakukan yang patut kita lakukan. Kita nak ambil daripada perbuatan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pula pada yang kedua, iaitu bila dulu kita bangun tidur, kita baca doa, kemudian kita masuk bilik air, apa dulu kita nak buat, apa dulu nak baca doa, apa kita dah buat kan. Okey, sekarang kita nak tengok pula bab mandi pula. Nur Hayati Said kata selamat Hari Raya Aidil-Adha. Puan Jamilah Bacok, terima kasih. Baik, kita bercakap tentang soal mandi. Sebelum Rasulullah mandi, apa Rasulullah buat? Mencuci tangan. Ini benda yang pertama Rasulullah buat, basuh tangan. Ini nama dia basuh. Satu, melalukan air di atas tangan. Ni membasuh. Basuh, basuh. Okey, nak ambil sabun ke tak sabun, pulang dah tuan-tuan lah, basuh tangan. Okey. Sebab Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis daripada Jubair bin Mut'im, katanya, amma anna fa'akhudhu mil'a kafi thalathan fa'asubbu ala ra'si thumma ufidhuhu ba'da ala sa'iri jasadi. Saya mengambil dua telapak tangan 3 kali, lalu saya siramkan di kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Tuan-tuan yang saya hormati, bila nak mandi, basuh tangan. Dan kata dia, Rasulullah kata, dituangkan daripada kepala dulu. Basuh kepala dulu. Itu yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, setengah kita dia basuh kaki dulu. Dia mulakan daripada kaki naik ke kepala. Ada yang setengahnya dia basuh bahagian punggung dulu, bahagian punggung. Baik, dalam di sini disebut memulakan di bahagian kepala. Dalam hadis ni sebut fa asubbu ala ra'si. Selepas basuh tangan, Rasulullah basuh kepala. Thumma, kemudian ufidhuhu ba'du ala sa'iri jasadi. Kemudian kata Nabi, dituangkan setelahnya pada semua tubuh aku. Maka pada masa itu dituangkan pada semua tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ambil sunnah yang biasa-biasa ya. Tapi walaupun biasa-biasa, kadang-kadang kita jarang membicarakan tentang soal ini. Okey, kita hari ini nak buat apa pun belasah aja kita buat. Baik, begitu juga dengan selepas tu mencuci tangan. Sebelum kita berwuduk, basuh tangan dulu. Kemudian kita berwuduk, kemudian membasuh kepala dan seluruhnya anggota badan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, di sini kita nak ambil tentang cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ightasala min al-janabah
bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda' kama yatawadda'u lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallil biha usula sya'rihi thumma yusubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadaihi thumma yufidul ma' ala jildihi kullihi. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidatina Aisyah, jika sekiranya Nabi Muhammad nak mandi junub, baginda memulainya dengan membasuh kedua tapak tangan baginda. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduknya untuk solat. Lalu baginda memasukkan jari-jarinya ke dalam air dan menggosoknya ke kulit kepalanya. Kemudian baginda menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cedokkan kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian baginda menzahirkan ataupun mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi itu tuan-tuan, cara yang lengkap yang diajar oleh Nabi, yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu cara yang kedua. Yang pertama tadi saya sebut dah, bila Nabi nak mandi, Nabi basuh tangan. Kemudian Nabi basuh kepala dulu, kemudian baru Nabi basahkan satu badan dia. Cara yang kedua diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi basuh tangan dulu. Kemudian Nabi berwuduk macam wuduk nak ambil air semayang. Okey. Kemudian Nabi dah habis basuh kaki, Nabi ambil air, Nabi basuh kepala dia. 3 kali basuh kepala dia, kemudian barulah diratakan air ke seluruh tubuh badan Rasulullah. Itu cara yang kedua yang dikerjakan, yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua. Baik, cara yang ketiga. Rasulullah membersihkan tangan. Kemudian mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kemudian berwuduk, kemudian membasuh kepala, dan kemudiannya membersihkan seluruh badannya. Berdasarkan perbuatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan pada kita, an Ibni Abbas qalat Maimunah wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma yaghtasilu bihi fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan thumma afragha bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala madhakirahu thumma dhalika yadahu bil ardi thumma dalaka yadahu bil ardi thumma madmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma ghasala ra'sahu thalathan thumma afragha ala jasadihi thumma tanahha min maqamihi fa ghasala qadamayhi. Katanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawa Maimunah pernah mengatakan, isteri Nabi, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci kedua-dua tangannya sebanyak 2 ataupun 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian baginda mencuci kemaluannya. Setelah itu baginda menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian baginda berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu baginda membasuh muka dan kedua tangannya. Lalu baginda membasuh kepalanya 3 kali dan setelah itu dicurahkan ke seluruh tubuhnya. Setelah itu baginda bergeser daripada posisi yang semula lalu mencuci tapak kakinya di tempat yang berbeza. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, tujuan mencuci tangan terlebih dahulu ialah untuk membersihkan tangan daripada kotoran, juga kerana mandi tersebut dilakukan setelah baginda bangun daripada tidur. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, begitulah 3 cara mandi yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling asasnya ialah basuh tangan. Kemudian berwuduk. Okey,
kemudian basuh kepala dulu, kemudian seluruh tubuh. Hadis ni pula yang lain pula sebut cara Nabi buat, basuh tangan dulu, kemudian baginda mencuci tangannya, kemudian baginda mencuci kemaluan, kemudian baginda mengambil wudu, macam mengambil wudu, kemudian habis wudu basuh kepala pula, kemudian basuh seluruh badan. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita nak meniru daripada cara perbuatan Nabi SAW mandi. Okey, cara baginda mandi. Tadi pada minggu lepas kita belajar tentang Rasulullah. Hari Isnin yang lepas kita belajar tentang Rasulullah bangun daripada tidur, apa yang Rasulullah sebut, apa yang Rasulullah baca. Kita nak tiru tuan-tuan, dapat pahala. Kita betul-betul nak ikut, sebab kita dah sebut kembali pada Allah dan Rasul, balik-balik macam mana. Ada setengah orang kata tak berkesan lah, tak berkesan. Kamu kadang-kadang kamu tak ikut cara Nabi yang betulnya, kamu ikut satu part je, satu bab saja, tak ambil. Kita mulakan daripada yang kita anggap sebagai kecil, yang kita anggap sebagai apa nama, orang kata sunnah yang kecil lah, kata orang. Bukan masalah sunnah kecil tak kecil. Setiap perbuatan Nabi itu ada keberkatan dia, ada manfaat dia, ada pengajaran dia. Baik, tadi kita sebut tentang mandi. Sekarang kita tengok pula tentang membersihkan gigi. Daripada Huzaifah al-Yamani berkata Nabi, berkata dia, kana idza qama lit-tahadduts min al-laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah jika bangun daripada tidur malam, baginda mencuci dan menggosok mulutnya dengan menggunakan siwak. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan, hari ni kita dah tak kenal kayu sugi, kita dah tak kenal kayu arak, kita dah tak kenal lagi kayu siwak, kata orang. Yang kita kenal ialah berus gigi, ubat gigi. Bukan saya nak menidakkan kebaikan berus gigi, ubat gigi dan sebagainya, tak. Tapi yang sunnahnya ialah siwak. Tak ada pula orang kata bid'ah pula ya, guna ubat gigi. Nabi tak guna pun. Nabi guna apa? Siwak. Sampai kadang-kadang seakan-akan nak muntah bersiwak. Tapi kita gambarkan siwak tu kotor, pengotor siapa yang pakai tu. Maka kita pun mengagung-agungkan ubat gigi, berus gigi. Dan itulah iklan yang selalu keluar dalam TV pun. Doktor-doktor mengesyorkan berus gigi, doktor menggunakan ubat gigi ini, gunakan ini, gunakan ini. Maka tak disebutkan gunakan kayu siwak. Payah nak cakap tuan-tuan. Okey. Apa salahnya beli panjang tu je. Beli. Besar-besar ini kayu siwak, panjang tu. Habis potong, kikih lain, buat lagi. Mata jadi terang. Kelebihan bersiwak ni, mata jadi terang. Maknanya ada kaitan gigi, ada kaitan gusi dengan mata tuan-tuan. Tidak taklah disebut kepada kita orang yang rajin bersiwak mata diterang. Baik. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ataitan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku bi siwak ratbin qala wa tarafu siwak ala lisanihi wa huwa yaqulu was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Daripada Abu Musa al-Asy'ari katanya, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda sedang bersiwak dengan siwak yang basah dan hujung siwak berada pada lidahnya, dan baginda sambil berbunyi dan siwak berada pada mulutnya, seakan-akan baginda nak muntah. Bunyi macam tu. Maknanya digosok ni sampai macam nak termuntah. Gitu.
Bahasa kita lah. Kadang-kadang anak kita pun tak nak tengok kayu suri. Kita tak membiasakan yang sunnah. Yang kita biasakan ialah yang cakap lebih kan, payahlah. Semua benda hari ni kita tolak. Banyak orang yang menolak daripada Nabi, tak sesuai lah, tak ada kajian klinikal, kamu siapa, kamu bukan ahli. Dan tak ada pula ustaz-ustaz nak buat react pula. Ada ustaz yang rajin buat react ceramah, dia tak buat react pula. Orang dah tak bersugi, tak bersiwak, orang ambil berus. Baik. As-siwak bermaksud membersih dan menggosokkan gigi dan mulut dengan sesuatu yang kesat. Perkataan ini ada kalanya ditujukan kepada alat yang digunakan untuk menggosok gigi seperti berus ataupun kayu sugi. Menurut istilah ulama, bersiwak bermaksud menggunakan kayu sugi atau seumpamanya pada gigi untuk menghilangkan kesan kuning, iaitu taik gigi atau sebagainya daripada gigi. Jadi bukan saya melarang tuan-tuan guna ubat gigi, berus gigi pula. Tak, pakailah, gunalah. Tapi janganlah ditinggalkan sunnah Nabi, langsung ditinggalkan. Macam dah tak sesuai pula kayu sugi ni. Okey. Itu yang saya kata tadi. Nak pakai berus gigi, ubat gigi, pakailah. Tapi macam mana kita buat kempen untuk orang guna berus gigi, kita kena juga buat kempen untuk orang menggunakan kayu siwak, menggunakan kayu sugi. Baik, sebab kelebihannya disebutkan kepada kita, as-siwak matrahatun lil fammi mardatun lil rabb. Bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi kalau boleh kita cari kayu siwak dan kita biasakan untuk diri kita dan anak-anak kita untuk bersiwak di samping kita memberus gigi kita. Okey? Okey, kemudian Aimuni Osman kata baru clear. Okey, Assalamualaikum. Anak saya kenal kayu siwak daripada Nur Afiza Samsudin. Bagus. Sayuti Al-Idrus biasakan yang sunnah. InsyaAllah Ustaz, saya akan mulakan bersiwak. Amin. Bagus. Puan Jamilah Bacuk, betul lah Ustaz, 2 kali pergi tak beli pun kayu siwak. Okey, kalau saya pergi umrah memang saya beli tuan, 2 bekas, 3 bekas. Kan bukan senang nak pergi kan. Tapi sekarang dah ada jual dekat kedai-kedai kayu siwak. Disiap bubuh dalam plastik bersih lagi. Yang saya beli hari tu, dia letakkan kayu siwak tu dalam satu bekas macam pen. Kemudian bila habis pakai, kita tutup, simpan dekat bilik mandi ke apa benda ke, dekat atas almari ke. Dia masukkan kayu siwak tu dalam sarung dan tutup bahagian dia. Basuh, letakkan balik. Cantik tuan-tuan. Sekarang macam-macam lah ya, orang buat benda yang boleh mencantikkan, senang dibawa. Ada yang letak macam pen. Kita ingat pen, rupanya kayu siwak. Duduk saja dia siwak, dia masuk balik. Okey, baik. Kita tengok lagi. Ustaz, berapa lama nak tukar kayu siwak? Soso Momi. Jadi kayu siwak tu, ni katakan kayu siwak ujung ni, kita potong sikit, buang kulit keras dia tu, tinggal dia punya hak dalam. Dalam ni mula-mula nampak keras lah, tapi kita basuh dengan air, kita lembutkan dia, kita mula boleh gosok. Kemudian kita tengok dia dah macam dah ke belakang, ke depan, ke kanan, dah tak tegak lagi dah, potong. Pergi bawah pula, buat jenis sama juga. Sampailah habis.
Tinggal macam tu buang lah, nak pegang pun susah lah kan. Jadi terpulang pada tuan-tuan, kenalah potong selalu, potong masuk balik, potong masuk balik. Kita berus gigi kita tu ada yang 6 bulan baru tukar, 3 bulan pun tak tukar lagi dia, selagi tak melepek berus gigi tu dia pakai. Ada yang dah melepek dah lunyai macam ni pun pakai lagi. Kayu siwak tak, kau bersihkan dia, kau basuhkan dia. Baik, kemudian Nazarina Misran lambat masuk. Okey, Latifah Damha timbul ubat gigi kayu sugi. Okey, sekarang dah buat dah, alhamdulillah. Bersiwak itu menyucikan mulut dan mendapatkan keredaan daripada Allah. Salmi Abidin, salam. Sa'diah Muhammad Arifin baru dapat masuk, alhamdulillah. Alina Muhammad Said, awak tengok kat page-page Duke yang lepas ada banyak tertera nombor telefon Al-Barakah. Tengok pada wall. Di wall tu tulis nombor pejabat dan nombor telefon handphone. Okay, kalau tuan-tuan terus buka Facebook saya, tuan-tuan tak tengok wall, memang tuan-tuan tak nampak lah. Di situ semua dah maklumat, email ke apa bala ke, semuanya ada. Baik, Nurliah sama, gigi palsu boleh bersiwak ke? Pulang lah. Gigi palsu rendam dengan Polident. Rendam. Okey, baik. Siti Mariam, gigi palsu boleh bersiwak ke Ustaz? Terpulang. Okey, kita pun nak cari juga Zahidah Ismail, Google ya, banyak jual sekarang ni. Sa'diah Muhammad Arifin, saya ada kayu siwak Ustaz. Ya, Sa'diah, kalau dah ada tu pakai, kalau ada tapi tak pakai pun tak guna juga. Latifah Damha, dekat Seri Petaling banyak, mailah Selangor. Mailah Selangor. Okey, Nur Kasih, dah beli lama dah kayu siwak tapi tak reti nak guna, pakailah tekuk reput kayu tu lagi. Saya dah ajar dah dia cara macam mana cara nak potong dia, cara nak bagi lembutkan dia kan. Minta pada Jula boleh insya-Allah. Hisham Abdullah, macam mana nak tahu kayu sugi itu asli Ustaz? Tak tahulah saya. Bukan senang nak buat kayu sugi palsu ni. Hak kita duk beli kat Mekah tu dia tu. Okay, yang kita duk beli dalam plastik dia jual sekarang ni cantik dia lah. Kayu lain dia tak ada urat dalam dia. Kayu sugi ni bila tu dia jadi berus. Kayu lain tak ada tu. Kayu lain dia kayu-kayu. Tu beza dia. Baik. Siti Sarah, kayu siwak kelebihannya ialah kuatkan otak. Saya ada buku kesihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang ni yang saya katakan tadi. Orang sekarang tak ambil dah sunnah ni. Dia pandang sunnah ni pengotor. Okey. Dia pandang sunnah ni orang yang tak ada kotor, tak ada kebersihan. Sebab tu orang tukar hari ni pada berus, pada ubat. Orang tak mau sebut dah kayu siwak. Padahal bagus bersiwak. Elok sangat bersiwak ni. Okey, Amriza Hashim, saya pun guna ubat gigi yang ada kayu sugi. Itu mungkin ekstrak. Beza tu, ekstrak kayu sugi lain, menggunakan kayu sugi lain, ekstrak lain, tuan-tuan. Baik, tapi bolehlah pakai. Nak pakai kan? Saya tak kata haram lah. Erin bin Haji Bujang Sa'don, betul tu Diuk, saya ada pakai kayu sugi. Dah kembang kayu suginya, saya potong. Tu dia cara dia. Okey. Okey, Mari Ahmad lambat masuk. Mari Ahmad. Soso Mumi kata 1 tahun tukar ubat gigi, berus gigi tak tukar-tukar lagi. Okey. Hasmawati Malik, mengamalkan sunnah akhir zaman ni memang pelik Ustaz. Tapi siapa yang buat dapat pahala syahid? Betul kan Ustaz? Kalau salah ampun dan maaf. Dapat pahala lah. Siapa yang buat dapat pahala. Baik.
Tengah minum petang, Ros Aniza baru pukul 3.50 awalnya minum petang ni. Okey, kemudian Rostam Effendi, apa pasal lambat ni Rostam? Gigi palsu guna Polident, senyum dengan yakin. Okey, Izzah Abdul Rahim tak tahu macam mana nak guna kayu siwak. Saya dah ajar tadi kan? Okey. Kita gosok. Macam mana kita gosok? Cuci celah-celah dia. Okey, amalkan selalu. Baik. Shopee ada jual ustaz, murah aja. Tahu tak apa? Hanania Luna. Saya masih ada kayu siwak beli masa pergi umrah 2015, dah 6 tahun tak reput ke? Lama-lama kan reput. Lama sangat tu. Harizam Ijan Muhammad. Baik. Amrizah kata saya dah beli, tak pandai nak guna. Ustaz baru bagi penerangan, bolehlah cuba insya-Allah. Cuba. Okey. And ada YouTube depa tunjuk cara nak guna. Pun ada ditunjukkan. Betul ke ustaz kalau ada kayu sugi dalam rumah syaitan menjauh? Tak tahu saya. Tak ada saya dengar pula. Okey. Terima kasih Diuk. Saya guna kayu sugi, Farida Ahmad. Syah Indra, kenapa orang pandang pengotor? Mana saya tahu? Tanya pada orang yang pandang tu lah. Padahal kayu sugi tak kotor. Sebab dia kata dah engkau bersihkan, kau letak dalam poket, orang tengok, nampak tu. Jadi saya harap pada abang-abang yang gunakan kayu siwak, lepas basuh, lepas ni gosok, simpanlah. Ya, jangan bola poket pula putih baju, buh pula ni, orang tengok. Setengah orang dia tak faham. Akhirnya dia anggap sunnah Nabi ni tak elok. Memang kerja-kerja orientalis pun untuk memburukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jika kita asah pada pasu, ambil serbuknya sahaja dan sapu guna berus gigi, boleh kan ustaz? Zain Zarin, gunakan batang terus. Baik. Li Sabrina kata dia bersiwak sebelum solat. Ada guna ustaz kayu sugi, bagus untuk gigi, yang penting ia sunnah Rasul. Ubat gigi kayu sugi keluaran najwa, ya ada keluar. Berus gigi tukar 3 bulan sekali. Ustaz, lagu raya satu tapi tak nak lagu balik kampung. Lagu apa lagu raya? Nyanyi lagu raya Aidilfitri tak ada ni. Lagu apa? Dengar azan mengalun, terdengar suara memecah sunyi, memanggil kepada muslimin segera berbakti kepada ilahi. Dengar beduk berbunyi. Okey tuan-tuan, cukup hari ni kita belajar tentang mandi dan tentang siwak. Besok insya-Allah kita akan baca lagi tentang adab-adab seterusnya yang diamal, yang diajar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa malam nanti pukul 9 malam kita ada mini forum bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dasuki Haji Abdul Rani. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.